wa nafas adada ma wasi'ahu ilmullah amma ba'd. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita bertemu pada malam ini. Saya tak ada catatan berhenti di mana itu, tapi saya tengok pada nota tuan-tuan yang tinggal di situ tadi, maghrib tadi, tengok ada tanda last pada muka surat 72. Betul? Poin yang ke-17. Okeylah, alhamdulillah. Saya jenuh, pusing 2-3 kali balik. Kitab ni manalah berhenti, kata sudahlah. Nak hala ke mana hari ni? Muncul lah ada tanda. Alhamdulillah, terima kasih. Buku siapa situ saya tengok tak, wallahu alam lah. Terima kasih banyak-banyak. Maknanya hari ni kita masuk poin yang ke-18 daripada surah Ali Imran, iaitu ayat 190 hingga 199. Bagi yang tak ada buku ni, kalau nak ambil dulu, ambil dah dalam kereta saya tu. Dalam bonet ada banyak lagi. Buat naik je ke atas, gunalah. Nak bayar bila-bila terpulang lah pada tuan-tuan. Ada dalam bonet, ambil je. Ni kunci. Saya izin awal-awal lagi ni. Siapa nak pergi ambil dalam bonet, lepas tu bayar bila-bila pun, ikutlah. Harga dia hanya RM50 saja ni. Ni buka. Bila nak buka bonet tu, tulis Proton kan? PROT tu. Di situ jari kita pegang untuk buka. Bonet. Ni. Ni yang bulat. Kalau tekan lain dia eject nothing apa. Ada dalam pok, angkat je dengan pok tu. Untuk siapa yang nak. Nanti bila kalau tuan-tuan ambil tu bayar bila-bila, tapi bayar pada akaun musalla, akaun masjid. Akaun masjid ada dah pada king kita ni. Baik, king mustaqim. King Jadi king balut pine. Okey, poin yang ke-18 ayat 190 hingga 199. Okey. Al-Quran muka surat 75 dan juga 76. Dia merupakan ayat terakhir daripada surah Ali Imran, yang ini merupakan ayat yang diamalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi kita baca pada waktu dini hari. Saya terlupa rujukan hadisnya daripada kalau tak silap Muslim, riwayat Muslim. Dalam kitab Al-Azkar ada menyebut berkenaan dengan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tak tahu apa kita punya perbincangan di sini, tidak sempat juga saya rujuk hadis tu. Hadis nombor berapa. Tapi dalam kitab Azkar ada menyebut antara amalan Nabi fi sabah, zikrus sabah, lebih kurang gitulah. Zikir ataupun amalan Nabi pada waktu subuh ataupun pada waktu al-ashar, pada waktu sahur, pada waktu dini hari. Antaranya ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak riwayat menyebut antara amalan Nabi selain daripada alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Nabi juga baca doa alhamdulillahillazi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa azina li bi dzikri. Itu amalan yang Nabi baca pada ketika Nabi bangun tidur. Yang ni kita jarang ingatlah. Dan saya cara nak mengingatkan amalan Nabi ni lah saya sebut setiap kali memulakan kuliah. Segala puji bagi Allah yang mengembalikan semula roh kita ke jasad kita, yang memberi afiat kepada tubuh badanku dan memberi izin pada lidahku untuk menyebut nama Allah. Itu adalah doa yang Nabi baca pada waktu pagi. Alhamdulillahillazi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa azina li bi dzikri. Ini boleh diamalkan. Saya bangun pagi, antara amalan yang saya buat ialah alhamdulillahillazi ahyana. Satunya alhamdulillahillazi radda alayya ruhi. Kemudian yang juga warid daripada Nabi SAW, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah muhammad wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian Allahumma ghfirli. Itu hadis yang panjang lah. Kalau boleh yang tiga-tiganya amalkan setiap kali bangun tidur, sebelum kita duk buka WhatsApp, duk buka Facebook yang mendatangkan macam-macam perasaan geram.
Rasa nak sekeh kepala kawan kita pagi-paginya, hantar bukan-bukan. Baik kita baca doa ni dulu, habis dulu. Lepas tu kita semayang sunat dulu kalau sempat. Semayang subuh berjemaah, baca Quran dulu. Lepas tu dah habis semua settle tu, barulah baca apa WhatsApp tadi. Cuma tengok jugalah jeling bimbang kau ada mesej-mesej penting pada waktu pagi. Ada kematian ke, nak lagi kalau keluarga kita. Tapi jangan lupa baca doa bangun tidur tu. Dan yang saya nak sebut ayat 190 hingga 199 ini hinggalah akhir ayat 200. Nabi baca pada waktu dini hari sebelum kita Al-Azkar, iaitu Nabi baca sambil mendongak ke langit. Pada waktu dini hari Nabi mendongak ke langit. Kalau ada kita azkar, cuba semaklah. Nabi mendongak ke langit, melihat bintang di langit, keluar pada rumah. Masya Allah, ada buku. Siapa nak ambil? Berbungkus plastik lagi. Ini menunjukkan buku ni baru. Ambil dan duit tu bayar pada akaun musolla, akaun masjid kami ya. Sebab ini adalah buku yang kita jadikan sebagai infak derma, membeli sambil menderma. Tuan-tuan takut ke? Takut tak terbayar ke? Ambil je dulu, tak apa. Kalau yang dah ada tak apa, yang tak ada. Kalau yang nak, ambil je. Bayar kemudian. Tapi amanah pada diri sendiri akan bayar pada musalla. Baik, semula. Nabi akan baca ayat daripada 190, iaitu ambil. Sila. Haji Mustaqim kita boleh bagi nombor akaun share dalam grup. Bayar cash boleh, tapi lepas ni lah. Lepas ni baik. Bermula daripada a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Bermula pada ayat itu Nabi baca sambil mendongak ke langit, melihat bintang-bintang di langit, apa yang ada di langit pada waktu dini hari, waktu gelap. Gelap ni tuan-tuan, apa yang kita nampak bila gelap, tak ada elektrik. Kalau kita ni zaman kita ni ada elektrik, kita tak nampak sangat apa di langit. Cuba sekali tuan-tuan bergelap, tutup semua lampu jalan, lampu rumah tutup, cuba tengok ke langit, kita akan nampak gugusan bintang-bintang. Itu yang biasanya pencerah alam yang suka ambil gambar, Milky Way dia panggil. Dia boleh ambil dalam keadaan gelap semua. Jadi duduk dalam hutan atau di bukit mana-mana, tak ada cahaya lampu. Pada ketika itu nak ambil gambar tu, Milky Way yang gugusan bintang panjang tu. Tuan-tuan boleh google dekat internet, Milky Way. Nak ambil gambar cantik tu, dia kena dalam keadaan gelap. Jadi cuba bayangkan Nabi dalam keadaan kegelapan malam keluar, mendongak ke langit, kemudian Nabi baca ayat ni. Ayat ni tengok maksud apa? Sesungguhnya pada penciptaan langit dan juga bumi, bersilih ganti siang dan malam, benar-benar tanda ayat, merupakan ayat-ayat kebesaran Allah liulil albab, bagi mereka yang ada akal yang bijaksana. Ada akal yang disebut hari ini ulul albab. Ayat di sini ialah bukan ayat Al-Quran. Ayat ni ada dua. Ayat ni satu ayat Al-Maqru'ah ataupun ayat Quran. Ayat ataupun tanda kebesaran Allah yang kita baca. Itu dipanggil ayatul Maqru'ah, ayat-ayat yang kita baca. Ayat yang kedua dipanggil ayatul Manzurah, ayat-ayat yang kita perhati pada alam yang ada sekitar kita. Tengok pokok, tengok bumi, tengok bukit, tengok langit, tengok bintang. Itu dipanggil ayat juga. Sebab ayat ni adalah bukan bermaksud ayat Quran tu. Sebab ayat Quran tu memberi maksud tanda-tanda kebesaran Allah pada Al-Quran yang kita baca. Itu jadi ayat Quran tu. Tapi yang kita tengok kat luar daripada Al-Quran tu dipanggil ayat Al-Manzurah, ayat ataupun tanda-tanda kebesaran Allah yang kita perhati dengan mata kita di luar ni, di dalam alam ni. Itu dipanggil ayat. Jadi ayat tersebut, ayat Al-Quran tersebut, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi silih berganti siang malam merupakan ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang ada akal yang bijaksana. Sebab tu Nabi suka tengok tanda kita ni. Bagaimana cara nak kita rasa kerdil diri kita, rendah diri kita, ialah melihat tentang kebesaran Allah. Bila kita lihat, Masya Allah, bintang kat langit tu, kalau kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kira macam tu, dia ambil masa berjuta tahun untuk habis kira. Tak percaya, start malam ni. Saya datang pula kuliah bulan depan, haji yang duk kira tu tak berhenti duduk situ lagi.
Siap gaya keliling ambulans lah. Ataupun apa sekretari mari duduk keliling kata sakit dah haji kita ni duduk main macam cerita kus-kus Syotahir budak apa sing tu. Ingat cerita kus-kus Syotahir ke tak tengok? Saya tengok lah masa kus-kus Syotahir muda lagi, tengoklah. Dia kira dia dikira tak? Dia kira bintang. Masa dia camping tu. Budak tu sekarang tak habis kira tu. Tak habis kira dah 30 tahun dulu dia kira. Tak habis lagi kira tu. Sebab dia akan ambil masa berjuta tahun untuk kira betapa banyaknya bintang yang ada kat langit. Maknanya bila kita tahu bintang kat langit tu tak tahu berapa trilion, berapa banyak entah. Maknanya siapa yang gantung bintang tu tanpa jatuh ke bumi? Siapa yang cipta bintang tu begitu cantik sehingga kan orang ambil masa berbulan-bulan kadang-kadang nak dapat betul-betul cantik. Yang dalam National Geographic orang nak ambil gambar seekor serigala menerkam rusa tu, nak dapat tangkap, nak video berbulan-bulan ditunggu. Jadi cuba bayangkan betapa hebatnya Allah mencipta itu semua yang ada di langit itu tanpa ada tali menggantungnya. Maka pada ketika itu sambil kita membaca ayat ini sampai ayat ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun sampai ayat yang ke-200 tu. Berapa ayat semua? 20 ayat, 10 ayat. 10 ayat tu kita baca, cuba sekali baca. Sambil kita tahu makna, kita akan rasa Allah kerdilnya diri aku. Tengok bintang kat langit sambil baca ayat-ayat kebesaran Allah. Kita akan rasa kita ni kecil sangat, kerdil sangat. Allah begitu berkuasa mencipta itu semua. Ayat yang ke-161, allazina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda, iaitu orang-orang yang ingat pada Allah atau menyebut nama Allah pada ketika dia duduk, ketika dia berdiri, ketika dia duduk, wa ala junubihim, ketika dia berbaring atau rusuk dia, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, sambil mereka berfikir kepada penciptaan langit dan bumi, sambil berkata apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, kamu tak jadikan ini semua sia-sia. Subhanaka faqina azabannar, maha suci-Mu ya Allah, jauhkanlah kami daripada azab neraka. Itu ayat yang Nabi baca ketika Nabi bangun pada waktu dini hari sambil mendongak ke langit melihat apa yang Allah cipta, makhluk-makhluk yang ada di langit. Masya Allah, yang di atas sana. Doa ni elok dibacalah. Imam boleh baca, kita boleh baca. Kita baca apa? Kita boleh baca daripada mana doa tu? Rabbana innaka man tudkhilin nar, lepas tu ayat 192 tu. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana. Sampailah ayat ni 194. Boleh amalkan doa ini lepas waktu solat, lepas dibaca pada selepas kita solat ataupun bila-bila masa lah. Itu ayat yang menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala begitu agung, begitu hebat menciptakan alam yang ada di atas kepala kita. Cuma kita tak perhatilah, sebab kita ni banyak tengok ke bawah, betul tak? Jarang kita berjalan tengok ke atas, biasa tengok tanah. Begitu juga Nabi SAW. Nabi bukanlah berjalan setiap masa menengok ke langit. Antara melihat ke langit dan melihat ke bumi, Nabi banyak melihat ke bumi. Tuan-tuan buka kitab Syama'il Muhammadiyah, Nabi ni banyak melihat ke bumi, merendahkan kepala ke bawah. Kerana apa? Setengah ulama kata apa? Nabi ni makhluk yang Allah cipta menjadi khalifah kepada apa, kebanyakannya ialah makhluk yang menghuni di bumi, itu manusia lah. Pun begitu kadang-kadang Nabi mendongak ke langit juga. Okey. Baik. Jadi ayat 190 hingga 199 itu ialah sifat-sifat ulul albab, iaitu mereka yang memiliki akal yang bijaksana. Antaranya berzikir, satu. Bertafakur. Tafakur ni tadi tazakkur, ini tafakkur, macam tu. Tazakkur dan tafakkur itu ciri ulul albab, betul? Dia banyak berzikir, banyak berfikir dan banyak berdoa, serta bagaimana Allah memustajabkan doa mereka dengan membalas mereka dengan syurga, dengan sebab kekuatan iman, kesucian jiwa dan juga kebersihan hati mereka. Itu lebih kurang ayat 190 hingga 199. Baik, poin yang ke-19 yang terakhir daripada surah Ali Imran, ayat 200
Nidak kena ingat, maksud dia seruan kepada orang-orang yang beriman. Dalil dia, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, bila ada ayat ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, perhatikan, sebab dalam itu ada perintah yang Allah nak sampaikan, ada larangan Allah nak larang kita buat. Jadi perhatikan, ada nidak macam ni. Dr. Muhammad Sayyid Tantawi, Syekhul Azhar As-Sabiq Almarhum, wafat dah. Syekhul Azhar sebelum Syekhul Azhar sekarang ni, Dr. Muhammad Sayyid Tantawi nama dia. Dia menyebut bila ayat-ayat nidak ya ayyuhallazina amanu, nidak lil mu'minin ini, kata dalam tu ada pensyariatan, ada hukum hakam, maknanya ada taujihat, ada panduan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang beriman. Yang mana kata Dr. Muhammad Sayyid Tantawi nak beritahu pada kita bahawa sebagai orang beriman ini sentiasa ada panduan daripada Allah. Kena perhati ayat-ayat ya ayyuhallazina amanu ni. Ini menunjukkan kepada kita Allah nak pandu kita orang beriman, inilah jalan kamu. Kamu kena ikut jalan ni. Maka bila ada ya ayyuhallazina amanu, kena banyak merenung pada ayat-ayat begitu. Adapun ya ayyuhan nas itu umum kepada manusia seluruhnya. Tapi bila ya ayyuhallazina amanu special untuk kita. Jadi kita kena renunglah, sebab Allah nak beritahu kepada kita kamu kena buat apa, yang ni boleh tak boleh. Itu ayat-ayat dipanggil nidak lil mu'min, nidak kepada orang-orang yang beriman. Nidak kepada orang beriman agar bersabar, pertama sekali, dan meneguhkan kesabaran. Tak cukup dengan sabar, tapi kena teguhkan kesabaran. Mana kita kena polish selalu kesabaran ni. Hari ni kita berdepan dengan isu yang banyak yang benar-benar menguji kesabaran kita, betul tak? Kadang-kadang kalau kita ikut sangat warganet, netizen ni, berasa boleh jadi incredible hak kita. Kalau hari-hari kita buka Facebook, tengok orang tulis macam-macam, suka-suka hati dia je nak bercakap, berasa juga aku tukar je hijau je lagi. Ada kena sorang-sorang, kena tak? Kalau ikutkan geram kita pada manusia hari ni, rasa memang kalau tak ingat pada ayat minta kita sabar ni, rasa lenyek tak? Kecil besar kita nampak tak? Kecil besar kata orang tu. Budak ini aku nampak kecil besar je, tak lama tu. Jadi kalau kita tak sabar, kalau kita tidak diperintahkan supaya kita bersabar, teruk dah kawan-kawan kita ni. Sebab hari ni netizen hari ni seolah-olah macam mufti. Kita kata itu macam mufti tak keluar kenyataan lagi, dia dah keluar dah kenyataan. Ada orang yang yang berumah tangga bercerai, dialah orang pertama sekali jadi muftinya. Ada ke macam itu nak bercerai pula? Dia kecil benda, sebab ramai belacan pun nak bercerai, nak mancung-mancung. Contohlah, ni contoh drama cerita Ramli. Mana dia akan buat ulasan dulu. Kita tengok nama dia, nama Islam. Buka dia punya profil dia, memang dia bukan fake account. Yang fake account pun banyak lah, yang palsu ni. Tapi yang tak palsu ni, kadang-kadang keluar kenyataan cepat sangat, tanpa memikirkan dosa pahala. Semua dia nak komen. Ada seorang tu post pasal masalah rumah tangga dia. Dia pun cepat lah. Popek. Dia punya syarahan itu lebih pada penceramah popular lah. Panjang dia ayat dia. Lepas tu ada pula yang komen atas komen. Lepas tu ada komen atas komen. Kita kata tak ada kerja dia orang ni. Apa dia buat ketika dia menulis tu? Boleh jadi dia sedang bekerja. Jadi apa dia buat sebenarnya? Tak rasa amanah dan tanggungjawab dia sebagai pekerja. Dia kena buat kerja, bukan nak komen kat situ. Nak kalau penjawab awam. Penjawab awam ni kan ada dia panggil sekela lah. Melarang pada waktu bekerja duduk bermain medsos. layan FB, layan TikTok, layan IG. Kadang-kadang kelakarnya yang duk layan FB tu, layan IG tu, penjawat awam yang punya jawatan besar. Tanpa malu, tanpa segan anak-anak buah tengok, bos kita main FB, duk jawab komen, tu komen pun bukan-bukan. Malulah sikit. Kalau anak buah tengok, kalau kawan-kawan tengok apa yang kita tulis, Allah Maha melihat.
Bahwa Sami'ul Alim, dia maha mendengar, maha mengetahui. Tak takut langsung. Kita tak rasa kita ni diaudit setiap masa. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak kamu melafazkan satu perkataan pun melainkan bersama apa yang kamu lafaz itu ada raqib dan juga atid. Auditor kita. Ada ni tuan-tuan ni, saya cakap ni ada auditor ni. Duk catat Ustaz Azlin cakap betul ke tidak? Kalau kita ingat kita ni ada pencatat setiap every single second dalam kehidupan kita, kenapa kita suka bercakap yang bukan-bukan? Bercakap hari ni tak perlu guna mulut. Jari boleh bercakap. Siap gaya yang menulis bisu. Dia keluar perkataan daripada jari dia, jari jemari dia. Kadang-kadang jari yang kuat berzikir itulah yang digunakan untuk kutuk orang dekat FB. Jari yang menyuap makan pada anak isteri itu jugalah yang menghina orang, menghina alim ulama dekat medsos. Oh, hari ni tak ada dosa pahala dah. Bila kita dah lupa ungkapan tadi, tidak kamu bercakap oleh satu perkataan pun melainkan ada yang audit kamu, seolah-olah ayat tu tak pernah turun. Tak ada, mana ada ayat gitu. Kalau diingat, tentu sekali takkan buat. Kita semua nak komen ke tuan-tuan? Pelik Ada orang semua nak komen. Dia kadang-kadang kita tengok orang pertama sekali dia akan share, dia akan komen. Share, komen. Like, share, share, like, komen. Share, like, komen. Semuanya baik ke buruk, dia lah orang pertama. Kenapa yang kita sibuk sangat nak jadi orang pertama ni? Nak komen orang pertama, nak share orang pertama. Pastikan dulu, pastikan betul, baru komen. Baru nak share. Ni kita share segala benda. Kita ni orang beriman, kena pertama sekali banyak bersabar. Isu-isu yang berlaku hari ni benar-benar menguji keimanan kita, tuan-tuan. Akhir zaman ni, kita sekarang ni dah tak ada lagi istilah jangan jaga tepi kain orang. Sebab memang kita duduk tepi kain orang sekarang ni. Seolah-olah macam kita tepi kain orang. Sebab kalau cuma bezanya, adakah kita nak masuk dalam kain dia ataupun tidak. Memang duduk tepi kain sekarang ni. Sebab orang seolah-olah tak rasa malu bercerita apa saja masalah rumah tangga dalam medsos. Sekecil-kecil benda sampai sebesar-besar benda dengan tujuan konten, nak dapat follower, nak crowd, itu masalah. Kita pun duduk tepi kain menunggu, mengintai peluang. Orang yang bijak, ada benda yang dia elak. Tak boleh, jangan campur urusan orang. Jangan. Ada itu kes mahkamah lagi, itu kes polis lagi. Ni cepat kita komen. Dah tak pasal-pasal dengan kita sekali kantoi, kena panggil, kena tangkap di polis, masuk balai. Ada orang report pasal kita. Jadi janganlah terlalu kita sibuk-sibuk sangat dengan isu-isu yang berlega di sekeliling kita. Kena juga waktunya kita kata sabar. Yang isu Palestin dia tak kisah pula. Yang tu tak ambil kisah pun. Siapa tu yang mati tu nama apa? Dia kata gitu. Siapa nama dia? Macam-macam dia boleh tulis pada almarhum Syahid Yahya Sinwar. Ada orang Islam gitu keluar kenyataan bukan-bukan. Kau ni ada iman ke tak ada iman ni? Orang tu berjuang untuk mempertahankan bumi suci yang kita tak mampu nak pertahankan. Dia pertahankan dengan darah dan air mata. Kita duk kata bukan-bukan. Ada orang Islam, tuan-tuan. Pelik. Dia duk sibuk macam, bila kita dah sibuk dengan benda-benda lara, akhirnya benda-benda yang macam ni dia tak ambil kisah. Nama pun tak tahu. Itu yang berperang tu kat mana? Nak sebut Gaza pun tak tahu. Barak nisan sungguh. Ada orang macam tu. Baik, ayat yang ke-200 Allah kata apa? Kena bersabar dan teguhkan kesabaran. Kena sentiasa berusaha untuk menjadi orang yang sabar. Ketika kita menyabarkan orang, kadang-kadang kita pun tak sabar. Sabar. Jangan bergaduh. Sabar. 2-3 kali sabar korang, akhirnya kita pun tak sabar tak? Sabar. Orang kata ilaha illallah Muhammad. Tak erti. Sabar. Kita suruh sabar, kita pun tak sabar. Jadi sabar, isbiru dan wasabiru. Teguhkan kesabaran kamu tu. Didik anak-anak kena sabar setiap masa. Kita kena jadi ibu dan ayah yang baik kepada anak kita saat anak kita berjaya. Begitu juga kita kena jadi ibu dan ayah yang baik ketika anak kita gagal dalam hidup. Jangan anak kita berjaya, anak aku bagus, inilah intan payung mak, intan payung ayah. Suka sangat ketika anak kita berjaya. Satu dunia kita beritahu ketika anak kita berjaya dalam peperiksaan, graduate daripada universiti, kita suka
Tetapi kita jadi ayah yang dan mak yang sangat baik pada ketika itu. Beri hadiah, belanja makan, nak apa, cakap apa bagi. Ketika anak kita berjaya. Tapi ketika anak kita gagal, kenapa kita lari daripada jadi ayah dan ibu? Ramai macam tu. Anak dia terlibat dengan benda-benda yang tidak baik, tak mengaku terus, nyah kau daripada rumah ni. Tak ada keturunan apa, perangai mencawak. Macam tu. Kenapa jadi gitu? Sepatutnya bila anak kita gagal dalam hidup, anak kita perlukan bimbingan, sepatutnya kita 10 kali jadi mak, 10 kali kita jadi ayah. Sabarlah. Allah uji kita dengan anak begitu. Bukan semua orang ada anak berjaya, semua ada anak-anak yang gagal. Bukan hidup kita ni sentiasa gembira, happy, go lucky sepanjang hidup kita. Ada waktu Allah uji dengan keperitan mendidik anak. Percayalah, orang-orang yang kita tengok anak dia berjaya semua tu, adakah dia rasa senang daripada dulu sampailah saat dia pejam mata tu? Adakah dia rasa gembira setiap masa didik anak yang berjaya? Tanya betul-betul. Ada waktu dia rasa penat sangat, ya Allah, Allah uji betul, tak dapatkan anak tu berjaya seorang tu, boleh dapat kerja pun, ya Allah, susahnya sekolah dulu macam-macam. Sekejap cikgu kelas panggil, sekejap JPK panggil, sekejap pengetua panggil, kerja manggil kita je, masalah macam-macam. Kita tak tahu di sebalik kejayaan anak dia. Jadi kita ni ketika anak berjaya, jadi ayah dan ibu yang baik. Tetapi anak kita gagal dalam hidup, anak-anak kita buat maksiat, anak-anak kita berdosa, jangan lupa jadi mak dan ayah yang baik juga. Beri nasihat pada mereka, bersama dengan mereka. Jangan biarkan anak-anak ni yang bersalah terus rasa bersalah sepanjang hayat. Anak kita contoh masuk pusat ke, anak kita masuk jail ke apa, jangan kita lepaskan mereka macam tu. Kena berhubung dengan mereka, selalu nasihat pada mereka, supaya dia rasa kuat. Kadang-kadang kita mudah nak lupa bila anak kita ni berdosa. Tapi anak kita yang berjaya tu, kita rasa itulah anak emas kita. Akhirnya rupa-rupanya emas kita, kemain lagi kita sanjung, kita puja, kita timang. Akhirnya yang tu pula bawa masalah pada kita. Sebab itulah kita ni kena adil, kena bersabar, dan sentiasa meneguhkan kesabaran kita dalam mendidik anak-anak. Begitu juga dalam perjuangan hidup kita ni, dengan dunia pekerjaan kita, dalam masyarakat kita. Banyak kena sabar dan kena teguhkan kesabaran itu, serta bersiap siaga di samping bertakwa kepada Allah agar memperoleh kejayaan yang hakiki. Kena sentiasa bersiap sedialah. Bila-bila masa je kita ni, tuan-tuan. Jangan rasa macam Gaza je akan berlaku apa gawat begitu. Kita pun sedap gaya Allah uji juga. Jadi bersiap sedia. Iman kena mantap, amalan kena kuat. Jangan kita rasa tak ada apa, tak akan berlakulah kat negara kita sebagaimana yang berlaku di Gaza. Jangan kata begitu. Sampai tu masa tiba Allah uji, apa kita nak buat? Baik, itu penutup surah Ali Imran. Allah minta, Allah suruh kita supaya kita sentiasa bersabar dan sentiasa meneguhkan kesabaran kita dan sentiasa bersiap siaga. Sempadan negara dan sebagainya kena jaga, kerana bila-bila masa saja Allah akan uji. Dan Allah sebut wattaqullah. Itu yang penting tu, di hujung tu. Objektifnya Allah beritahu, bertakwalah kamu kepada Allah, mudah-mudahan kamu akan berjaya. Walaupun orang kata kita gagal, 1000 kali orang kata kita gagal, tapi bila kita bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar takwa, kita sebenarnya orang yang berjaya. Walaupun di dunia orang kata kita gagal, dia tak apalah, bukan SPM gagal, UPSR pun gagal, tak apalah. Gagal dalam periksa bukan bermaksud gagal dalam hidup kita, bukan gagal sebagai manusia. Jangan risaulah, kegagalan dunia ni, kegagalan ni di mata manusia ni tidak bermaksud gagal di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya masuk pada surah baru, itu surah An-Nisa, surah perempuan. Orang perempuan duduk sila malam-malam sikit nak cerita pasal demo ni. Itu sebab orang perempuan. Bukan mengumpat ni, cerita betul. Orang perempuan pun dia punya hebat, ada surah dalam Al-Quran. Orang lelaki tak hebat. Tak ada surah Ar-Rijal. Cuba cari kalau ada. Cepat. Saya jumpa Ustaz surah Ar-Rijal. Quran mana kau buka? Mana ada surah Ar-Rijal? Surah An-Nisa ada. Hebatnya orang perempuan, betapa agama kita meninggikan kedudukan wanita sehingga kan ada surah An-Nisa, surah perempuan. Bagaimana Allah susun kehidupan muslimah, mukminah dalam surah An-Nisa ini, sehingga kan kedudukan perempuan tu bila kita baca daripada mula sampai akhir, kita kasih, ya Allah, beruntung. Apa harakat tu? Beruntung sangat orang perempuan sebab Islam jaga mereka. Kenapa orang perempuan kena tutup aurah tak macam orang lelaki?
Kan ada golongan yang panggil women liberation, pembebasan wanita daripada dibelenggu. Nak suruh pakai tudung, nak suruh pakai kain baju kurung, nak suruh pakai kain kanun semayang. Susah. Jadi nak bebaskan, nak sama rata lelaki perempuan, nak pakai seluar pendek juga. Islam dah kawal supaya kedudukan kamu terhormat. Orang perempuan ni dia punya, orang kata, dia punya berharga sampai tahap rambut dia selai pun orang lelaki ajnabi tak boleh tengok. Nak ceritanya mahalnya, rambut pun tak tengok. Ni rambut selai. Rambut kita orang lelaki, ada orang heran tak rambut saya? Nak botok dah ustaz, kepala ustaz. Orang kata gitu dah. Orang perempuan, payah tengok orang perempuan botok kepala dia. Payahlah. Rambut dia selai ni mahal. Kalau gugur tu, kalau duduk tempat awam kena ambil simpan sebab tak boleh tengok rambut kita tu, aurah. Walaupun dah tercabut daripada kepala kita. Ush, dahsyat. Orang perempuan, dia, Allah nak cerita agama Islam jaga. Tak boleh tengok dan tak boleh cuba tengok. Mahalnya yang disebut orang perempuan ni mahkota. Rambut adalah mahkota bagi wanita. Betul lah. Sebab selai rambut betul tengok. Kecuali suami dia, anak-anak dia, ayah dia boleh tengok. Orang lain tak boleh. Nak masuk rumah, satu rumah, ada orang perempuan, tak boleh meluru masuk. Sehingga kan diajar pada kita nak masuk, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Kenapa kita nak masuk dalam rumah, satu rumah tu kita kena minta izin dulu, kena menyenangkan hati. Minta izin kenapa? Sebab dalam rumah itu ada muslimah, ada mukminah. Tak boleh main masuk je. Kita dulu ingat kampung-kampung Selambur ya. Mak papak kita main masuk kedah gitu. Assalamualaikum malung. Bukan kat depan rumah. Assalamualaikum kat dapur. Melompat sepupu papak kita, hak perempuan tu. Alah kata abang long ni lah. Panggil abang long juga, kita sepupu dia tak. Nak masuk kabar dulu. Tengok kawan ni dengan seluar pendek dalam rumah. Jadi kita nak kena hormati tuan rumah. Lebih-lebih lagi tuan rumah tu ada anak-anak dara, ada orang perempuan. Dia nak masuk tak boleh duduk masuk kat pintu ni pula. Ni pintu rumah. Pintu rumah contohnya. Kita boleh, mana boleh beri salam depan pintu duduk gini. Assalamualaikum. Satu. Dia 3 kali, dia tahu 3 kali. Assalamualaikum. Ada orang jawab kejap lagi lah. Assalamualaikum 3 kali. Mana boleh duduk gini, kena duduk gini. Betul tak? Adab, tandang. Macam ni. Tanya Jumaat tabligh kita lagi rumah orang macam mana. Dia tak pergi duduk depan pintu. Assalamualaikum. Jom kita pergi semayang masjid malam ni. Ada macam tak ada. Tanya Jumaat yang kita ramai. Ada ke belakang. Tanya dia orang macam mana. Ada adab nak pergi rumah orang, nak tandang. Bukan main pergi salam depan cermin tu. Mata pula liar menengok. Baik punya baring nampak? Tak ada. Kena beri salam duduk macam ni. Apa kita kata apa? Supaya kita bila orang buka tu kita tak nampak ke dalam. Dan kalau duduk gini, pastikan bila orang buka pun jangan ambil kesempatan. Duduk macam ni. Supaya apa? Kalau ada muslimah di dalam, anak-anak dia yang berpakaian tak berapa lengkap, kita tak nampak betapa tingginya kedudukan orang perempuan. Nampak sampai tahap begitu sekali. Jadi tuan-tuan, surah An-Nisa ni, tuan-tuan dan juga puan-puan semua, mari kita sama-sama kita hayati sedikit sebanyak surah An-Nisa ni. Apa sebenarnya yang dibincangkan? Kita tak bincang satu persatu ayat tu, kita tengok siak dia, konteks dia. Tengok poin yang pertama. Dinamakan surah ini dengan surah An-Nisa kerana banyak diturunkan hukum hakam berkaitan wanita berbanding surah-surah lain. Dia ada 2 surah yang banyak bincang tentang wanita. Satunya surah An-Nisa, yang kedua surah At-Talaq. Dia sebut talak cerai. Surah An-Nisa dia panggil An-Nisa'ul Kubra. Surah perempuan yang besar ataupun senior. Adapun surah At-Talaq dia panggil An-Nisa'ul Sughra, surah perempuan yang junior. Sebab dia kecil sikit perbincangan berkenaan dengan hukum hakam wanita. Tapi 2 ni macam kembar. Kembar tak seiras. Baik. Poin kedua, mengandungi 175 ayat di sisi ulama Hijaz dan Basrah. Itu dipanggil ulama adat ataupun ulama fawasil yang mengira bulat-bulat hujung tu. Itu dipanggil fasil. Jadi ulama dalam bidang ni panggil ulama adat ataupun ulama fawasil. Mazhab kita ialah mazhab apa? Kufi. Mazhab dalam mengira huruf ni adalah mazhab Kufi, mazhab orang-orang Kufah. Manakala 176 di sisi ulama Kufah kita.
Kita tu kira 176. Kenapa ada kira 175? Ada buang ayat, tak buang. Maknanya bila 175 kurang 1 bermaksud ada 2 ayat combine jadi 1. Itu maksudnya. Ulama Syam pula berpendapat jumlahnya 177, lebih 1 pula. Adakah tambah ayat? Tidak, ditambah fasil. Pembahagi tu. Tengah-tengah ayat ada jadi 2. Macam tu. Kerana pada ayat 173 surah ini iaitu ayat wa ammal ladzina istankafu wastakbaru. Kena buang baris bawah tu. Bukan istankafu tu. Wa ammal ladzina istankafu. Dia apa? Hamzah wasal. Merupakan permulaan ayat yang baru bagi kiraan mereka. Baik. Surah An-Nisa turun sesudah surah Al-Mumtahanah dengan sokongan daripada hadis riwayat Imam Al-Bukhari daripada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, katanya wa ma nazalat suratul baqarati wan nisa'i illa wa ana indah. Kata Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin, kata apa? Sayyidah Aisyah kata apa? Tidak turun surah Al-Baqarah dan juga surah An-Nisa melainkan aku di sisi siapa? Di sisi Rasulullah. Mana dia dah tinggal bersama. Penanda surah ni surah Mekah atau surah Madinah bila Sayyidah Aisyah kata surah ni turun, aku dengan Rasulullah duduk sekali dah. Kahwin sebelum tu lagi zaman Mekah, tapi duduk sekali zaman Madinah. Jadi bila Sayyidah Aisyah kata apa, aku dan Rasulullah dah duduk sekali dah, bermaksud turun ketika Nabi berada di Madinah dah, Nabi dah hijrah dah. Baik, dinamakan juga surah An-Nisa ini sebagai An-Nisa'ul Kubra, manakala surah At-Talaq dinamakan surah An-Nisa As-Sughra. Itu dia punya intro dia lah, dia punya latar belakang. Kelebihan surah An-Nisa ini diterangkum dalam ayat 26, 27, 28, 31, 40, 48, 64 dan 110 sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Abbas melalui riwayat Qatadah. Berkaitan kelebihan kasih sayang yang Allah berikan kepada hamba-hambanya seperti pintu-pintu taubat dan keampunan yang sentiasa dibuka. Ceklah ayat tu nanti. Setengah orang bila dia baca ayat tu 26, 27, 28 tu dia dah rasa lega dah. Contoh Ibnu Abbas dan juga Ibnu Mas'ud. Kedua-dua Abdullah bin Abbas sepupu Nabi dan Abdullah bin Mas'ud, mereka ini ada expectation yang sangat tinggi kepada ayat-ayat tadi. Mereka kata apa? Cukuplah ayat-ayat ini daripada dunia dan seluruh isinya. Tu 26, 27, 28, 31, 40, 48, 64, 110 tu. Kombinasi ayat-ayat tu tuan-tuan cuba baca dengan hati. Tadabbur, hayati makna dia. Kita akan rasa lega, tenang, cukup. Tapi kalau rasa tak cukup-cukup lagi, tak tenang-tenang lagi, maknanya kita normal macam orang lain jugalah. Tak sampai level Ibnu Mas'ud dengan Ibnu Abbas lagi lah. Itu normal lah tu maknanya. Baca banyak kali tu Ustaz, biasa je. Tak rasa apa-apa, tak rasa tenang, tak rasa isi dunia ni tak ada apa makna dah. Maknanya kita ni, orang kata level apa? Orang awam lah maknanya, orang awam. Kalau kita rasa, ya Allah, ayat ni rasa tak ada apa lagi dah aku nak melainkan cukuplah aku mengejar apa-apa yang aku buatkan untuk akhirat saja. Itu level Ibnu Abbas tu, level Ibnu Mas'ud. Ada orang macam tu, ada. Tengoklah, bacalah ayat tu nanti. Okey, poin yang ke-6 ayat 1 hingga 18, hukum hakam kekeluargaan yang dimulakan dengan perintah takwa dan khasyah. Khasyah tu takut, takwa tu takut juga, khasyah tu takut juga. Tapi ada perbezaan dari segi makna yang diungkapkan oleh alim ulama lah di antara dua tu, yang menunjukkan perkaitan yang sangat rapat dengan hubungan kemanusiaan keseluruhannya. Antara contoh disebut dalam ayat ialah melakukan keadilan kepada anak yatim. Kenapa? Apa kaitan dengan wanita? Sebab anak yatim tu ada kalangan mereka yang perempuan. Cara untuk elak daripada berlaku tidak adil ialah diperintah kepada kita, kalau takut maka kahwinlah. Kalau boleh kahwinlah dengan anak yatim tersebut. Dia sebut masna wa thulatha wa ruba' tu. 2, 3 atau 4. Itu awalnya cerita pasal tu. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum. Baru datang 2, 3, 4 tu. Jadi berkait dengan anak yatim juga. Sebab tu kalau rasa-rasa betul-betul nak kahwin lebih, cuba cari
mak-mak J, istilahnya hari ni lah, mak-mak J yang perlu bantuan, anak-anak yatim. Ni kita tengok ke rupa je, asal lawa je, ni calon isteri kau. Tak. Tengok nak lawa, kaya. Salah lah, apa, bukan itu tujuan kita berkahwin lebih daripada satu tu. Tapi kalau dapat semua anak dara belaka, alhamdulillah kan. Rezeki. Kita ni rezeki kita satu je. Ahli tauhid belaka. Menggabai begitu je. Macam kena paksa. Dia ingatkan betul lah. Cak Syadah rupanya ni geng bini seorang. Mereka gambar gitu. Ayang ni geng. Oh, yang ceria muka dia. Ingat ke peace? Rupanya 2 bini. Kalau yang ni, itu rare. Jarang. Kadang-kadang. Itu rare lah, rare. Luar biasa. Kena ambil ilmu kalau orang macam tu. Dia gambar, gitu. Tengok lain macam dia punya gambar tu. Tapi hati-hati. Ada cerita. Dia ni tak ada apa-apa. Ni tak merosakkan akidah kalau tak percaya pun. Dia ada orang sembang lah. Dia bersembang. Seorang tu, dia bini 2. Tak apa cerita-cerita ni. Isyak dah. Berhenti tu kejap lagi. Dia menyembang orang bini 2 dengan bini seorang. Orang bini seorang ni tanya bini 2. Bini 2 beh tak? Dia tanya. Kata soalan. Kawan tu kata, dah mu bini seorang beh tak? Beh? Dah kalau mu bini seorang beh, aku 2 bini, 2 kali beh, dia kata. Ya tak ya juga, dia kata. Tapi tengok soalan kedua. Bini 2 susah. Susah bini 2. Dia kata, mu bini seorang susah. Susah. Aku bini 2 kali susah. Kalau berani sila. Saja ni bukan nak nakut-nakutkan. Tapi kalau ada betul-betul adil nikah lebih bersatu tu, ambil ilmu pada dia. Ambil ilmu tu kena hati-hati sikit. Aku isteri tahu. Orang perempuan dia tahu kita kawan dengan orang bini 2 pun dia tak sedap duduk dah. Padahal kita berkawan daripada dulu lagi bersekolah dah. Tak ada ambil pun ilmu dia tu. Kita tetap juga penakut daripada dulu sampai sekarang. Cuma orang perempuan jangan dengar kita berkawan dengan orang yang bini 2, 3 ni siap. Gelisah kawan tu. Nak mana bang? Ngetek dengan siapa? Mak. Abang ni kalau dengan mak ni tahu dia ada benda lain ni. Dan cerita mak tu cakap nak berjumpa ni je. Geng-geng abang lah. Geng-geng bini seorang ni je. Kalau tu tak masuk, itu level lain. Makam tinggi je. Kami tak ada berkawan dengan geng tu. Gurau je, jangan ambil hati. Mana hak yang alhamdulillah yang seorang baik, yang 2 baik, yang tak kahwin pun baik. Rezeki masing-masing. Jangan dengki. Jangan dengki ni, kita dengki ya ke? Duit tak ada, nikah 2 juga. Jangan dengki, doa yang baik saja. Baik, tuan-tuan cuba tengok pada ayat surah ni, nak tutup ni. Surah An-Nisa dimulai dengan, tengok. Ayat, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, takutlah kamu pada Tuhan kamu yang menciptakan kamu daripada diri yang satu. Siapa? Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, daripada diri yang satu tu Adam, maka Allah cipta pasangan siapa? Hawa. Okey. Ibnu Abbas ketika dia mensyarahkan ayat ni dia kata, tengok asal kejadian lelaki dan wanita berbeza. Tok kita Adam dicipta daripada tanah. Adapun nenek kita Hawa dicipta daripada tulang rusuk. Sayyidina Adam, tok kita. Nabi pula sebut, sesungguhnya berjaga-jaga kamu dengan isteri kamu, dengan wanita kamu, kerana dia dicipta daripada tulang rusuk yang bengkok. Kalau kamu kasar dalam meluruskan dia akan patah. Tapi kalau kamu biarkan dia bengkok, dia akan bengkok selama-lamanya. Mana usaha di antara bengkok dan lurus tu kena ada usaha lelaki, suami di situ. Okay, satu. Yang kedua je tengok. Sayyidina Ibnu Abbas sebut apa? Dia kata, cuba tengok. Bila lelaki itu Allah cipta pertama kejadian daripada tanah. Dia keserasian dia dengan tanah. Cuba tengok orang lelaki cari rezeki di mana di tanah. Sampai seorang jihad, dia kena keluar ke tanah. Apa lagi? Kena belajar, keluar ke tanah. Dia tak boleh. Orang lelaki ni bukan jenis duduk kat rumah. Orang perempuan nak beritahu ni. Kalau orang lelaki duduk rumah je, kita tanya, abang ni apa masalah sebenarnya ni? Pagi, petang, siang, malam duduk tempat TV je. Orang lelaki bukan macam ni, duduk selengah kata, besar ke perut. Contohlah. Orang lelaki ni memang dia tak boleh duduk lama kat rumah. Dia akan keluar. Sebab apa? Seolah-olah nak beritahu pada kita, orang lelaki ni cipta daripada tanah asal dia, maka dia akan banyak ke tanah. Dia akan cari rezeki, kuatnya kerja pagi, petang, siang, malam ni. Bila sampai suruh jihad, dia akan keluar. Bila ada peluang-peluang cari ilmu, ada ceramah, dia akan pergi. Sebab apa? Dia makhluk Allah cipta daripada tanah, kena keluar ke tanah.
Sebab itulah kita orang lelaki pukul 11 malam lagi, pukul 10 malam dah ni keluar juga ke tanah ngetek. Dia tanya ke mana ni bang? Tadi kan Ustaz sebut orang lelaki kan daripada tanah nak mencari, nak balik semula ke tanah lah ni. Dia ngetek je tak ada apa pun. Apa ni baru tadi lepas isyak mengetek, balik mengetek pula. Alah, tak ada, jumpa kawan-kawan je. Dia macam tu orang lelaki ni. Dia jangan pelik, orang perempuan jangan pelik. Orang lelaki kan suami kita kalau keluar jumpa kawan, biar je lah. Apa yang nak alang-alang susah benda? Tenang sikit. Kalau suami tak ada di rumah tu boleh buat benda lain. Kalau tidak dia kacau. Biar dia keluar biar. Lepas tu kata Ibn Abbas, dia kata apa? Orang perempuan pula dicipta daripada lelaki. Maka dia cukup serasi, cukup busybody dengan suami dia. Pasal tak? Isi kita. Ke mana bang? Kenapa bang balik lambat ni? Bukan pukul 5 kan habis kerja ni, pukul 6 ni. Dia kata lah, jalan jam dah lah kuantan ni. Cakap betul-betul bang. Gimana? Lah, balik pejabat itu ke rumah lah. Abang, ya betul. Abang ada jumpa siapa-siapa tak? Masuk ke jumpa siapa-siapa tu bukan kawan tu. Ada perempuan mana-mana tak? Mana dia akan bertanya sebab orang perempuan ni daripada tulang rusuk kita. Maka sebab itulah jangan marah kalau orang perempuan ni banyak soal. Kita kena soal siasat ni biasa dengan isteri ni. Jawab je soalan tu. Jawab je. Pergi ke mana? Minum. Dengan siapa? Dengan Pak Haji. Di mana Tok Imam tu? Minum apa? Jawab. Jangan buat stres kalau awak ditanya banyak sangat. Sebab dia nak mencukupkan dia punya apa? Orang perempuan ni dia perlu banyak cakap. Dia ada jumlah perkataan yang perlu dia keluarkan, dituturkan sehari tu banyak daripada kita. Kata siapa? Dr. Bilal Hamzah kan? Kata gitu kan? Entah ya tidak, saya rasa betul juga. Jadi orang lelaki ni dia tak banyak sangat. Balik pada kerja banyak cakap nak macam ustaz ni pula kan. Dah ceramah banyak, takkan balik ceramah kat bini pula kan. Balik diam je lah. Macam mana dia bang? Balut pain. Cerita apa? Surah Nisa. Tak ada makan? Tak ada. Macam tu je. Betul ke belum makan? Tak makan lagi. Nak minum tak? Boleh je. Kan orang lelaki kan? Macam tu je. Orang perempuan dia banyak cerita. Dia balik sekolah, buka pintu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa dia ni? Kan plekat mata letak beg sekolah ni. Pergi letak balik. Biarkan dia, biar dia habiskan benda-benda dia nak cakap. Bila dah cukup, dia akan relax, dia tidur. Tidur dah ya, alhamdulillah, tidur dah. Orang perempuan daripada lelaki, maka dia akan sibuk dengan kita. Orang lelaki daripada tanah, dia akan sibuk ke tanah. Cari rezeki bersungguh pagi petang siang malam. Belajar sungguh pagi petang siang malam. Nampak? Jemaah-jemaah tabligh kita. Itu menunjukkan bahawa benarlah kata Ibn Abbas, orang lelaki daripada tanah akan kembali ke tanah. Keluar 3 hari, keluar 40 hari, keluar 3 bulan. Sebab apa? Kembali semula kepada nature kita bertanah. Kena pijak tanah ni selalu. Jadi jangan malam-malam duduk rumah. Jangan jadi macam Piramli. Susah ya sekarang ni mencari rezeki yalah, lebih-lebih lagi kalau orang yang malas. Alah, sedang kaulat dalam batu boleh hidup. Ini kan pula manusia dalam rumah. Itu bukan orang lelaki, dia jadi pemalas tu. Orang lelaki dia kena rajin sebab dia daripada tanah, dia kena cari rezeki di tanah. Berjuang sampai seruan, pergi berjuang sampai masa kita kena tuntut ilmu, sampai masa setiap masa kita tuntut ilmu, keluarlah daripada rumah kita belajar, pergi ke masjid. Orang lelaki kalau antara maghrib dengan isyak sibuk main WhatsApp, main mesej kita, menunjukkan pada kita bahawa orang ni tak reti kena pergi masjid belajar. Maghrib dengan isyak je peluang kita nak tambah ilmu. Jadi jangan duk main WhatsApp dengan kawan-kawan, jangan duk call pada waktu maghrib isyak. Kita kenal sangat kalau orang bukan kaki masjid, dia akan WhatsApp, dia akan call, tak kira masuk termasuklah waktu maghrib. Masa tu lah kita baru nak rasa beriman sikit. Dengar ceramah. Ni mesej kita, minum dulu. Kita pun tadi rasa macam nak berhabis kuliah ni. Dah ajak minum, tinggal. Kita kan daripada tanah kau ustaz. Ni panggilan daripada tanah ni. Di sekandung atas simen. Itu sajalah tuan-tuan. Banyak gurau pula mana ni. Jadi mudah-mudahan dalam gurauan tu ada juga ilmu yang kita dapat. Mudah-mudahan apa yang kita dengar kita sampaikan, dan mudah-mudahan mereka yang mendengar daripada kita dapat mengamalkan dengan baik, bahkan kita harap lebih baik daripada kita. Dan sebab kita menyampaikan, mereka beramal, lakukan kebaikan, kita pun dapat pahala juga daripada apa yang kita sampaikan walau sedikit. Begitulah harapan saya. Apa yang saya sebut walaupun sikit, amalan saya pun sikit, tapi tuan-tuan dengar, tuan-tuan lebih lagi beramal daripada saya. InsyaAllah mudah-mudahan pahala itu dapat jugalah agak sikit sebanyak pada kita yang menyampaikan. Tangguh dulu tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanallah, alhamdulillah.
illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.